Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulil Karim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah kita mulakan malam ni dengan Al-Fatihah lah. Lepas nak buka majlis dulu, saya dah baca doa dah insya-Allah. Okey, saya mulakan. Ada soalan pertama tu. Okey. Student bagus pakai 365 ataupun pakai yang biasa? Saya recommend pakai 365. Okey. Sebab apa? Saya nak tunjuk kenapa. Okey. Saya nak tanya, dalam ni ramai student ke? Jawab. Ramai student ke ataupun ramai yang maksudnya yang dah habis ke ataupun pelajar yang baru nak masuk U ke? Rasa kalau uni yang apa maksudnya IPTA kebanyakannya adalah dibagi tau. Uni dibagi 365 percuma. Jadi manfaatkanlah apa yang dibagi tu. So apa yang bestnya 365? Okey, zaman kita tengah online class ni kan, zaman pandemik COVID-19 ni, kita kena buat kerja-kerja online kan, nak buat assignment online. Jadi kita kena buat, ada tak dalam masa online class ni, dia nak buat assignment, dia buat satu part, lepas tu dia pass kat member dia untuk buat part lain. Ataupun contoh member buat part lain, member ni buat part lain, lepas tu ada buat member ni buat part lain, lepas tu hantar kat seorang untuk compile. Ada buat macam tu tak? Tengah minggu-minggu online class ni buat macam tu? Tak syok? Tak best? Kita baik buat serentak. Kita buat serentak aje. Tak payah nak pas-pas, tak payah nak compile, seorang compile. Buat satu dokumen, Google Doc tu hal cerita lain. Kita nak buat dekat Microsoft, benda yang sama. Kalau ada Microsoft 365, nampak perkataan kat atas ni? Atas ni, nampak perkataan share ni? Kita ada function yang mana kita boleh buat dokumen ni, kita cloud. Maksudnya save dokumen kita dalam cloud dan semua orang boleh buka dokumen yang sama dekat komputer masing-masing. Automatic save. Nampak kat sini, kalau ada auto save, dia akan on. Setiap kali kita update, dia akan save. Okey, cara dia kat sini ada button share ataupun dekat file. Nampak ada share ni, share. So kita tekan share ni, dia akan keluar upload pada drive universiti kita lah. Kita akan ada 2 drive lah. Kalau satu ni personal drive lah, satu lagi OneDrive daripada universiti. So kita ambil, masukkan save dalam kita punya universiti punya drive. Lepas dah save dekat kita punya drive, kita akan kita boleh generate link lah daripada tu. So bila kita dapat link tu, kita bagilah kat member-member kita. So member kita buka dalam link. So boleh edit serentak. Macam tu je. Ni nampak ni, copy link. Okey, kalau copy link, nampak saya dapat satu link kan. Lepas tu kita buka dekat kita punya browser contoh. Saya tak login tapi saya malas nak login. Okay, bila kita buka tu, dia akan keluar. Okay, download macam mana? Kalau dekat contoh, nampak ni, saya buka kat sini. Ni dekat browser tau. Nak download kat mana? Kalau pakai yang biasa, dia tak ada online ni, dia tak boleh online. Tu je. Tu je beza dia. Okay, macam mana nak download dia? Kalau dekat yang ada email student, yang uni bagi email student, so gunakan email tu dekat website Microsoft, login pakai email student. Tu je. Login pakai email student. Contoh saya tunjuk ke. Saya ambil masa sikit lah. Kalau lewat sikit tak apa. Benda ni macam simple je sebenarnya.
Nampak ni? Kita boleh edit kat sini kat browser, tapi kat browser ni macam takkanlah nak edit kat browser kan. Jadi kita boleh open in desktop app. Kat sini kita buka editing, open in desktop app. So bila kita open in desktop app, kita akan keluar dekat kita punya ni lah, yang macam ni. Nanti autosave akan on. Bila kita dah masukkan dalam drive, kita akan masuk dekat ni, kita punya ni akan on lah. Jadi saya tak nak lah buka ni, saya nak buka yang okay, saya tekan so kita akan on open word. So dia akan masuk dekat kita punya apa, kita punya app ni lah tadi, software Microsoft dalam komputer. Nak download dia pergi dekat ni tadi, saya tak tunjuk lagi. Nampak kat sini kita punya Microsoft 365 punya website. Kat sini install Office, install je. Nanti dia akan ada step dia lah. Tekan yes, lepas tu dia akan masuk satu macam install punya option lah. Masuk install tu lama sikit lah. Lepas tu dah lah settle lah. Dia start komputer, masuk dah. Lepas tu dekat Microsoft tu nanti pastikan login guna email student. Macam tu je. So dah siap masuk kat sini. Nanti nama kita akan ada kat atas ni tau. Okey, siapa ada UniKL tak kat sini? Ada UniKL tak? Saya nak tunjuk terus. Kalau ada UniKL, tolong buka Microsoft kejap boleh? Kalau yang ada Microsoft 365 lah. Kalau tak ada, tak apalah. Saya tak boleh nak tunjuk. Saya tak boleh nak tunjuk lah macam mana function dia tu. Nak UniKL, kalau ada UniKL, sebab dia tak boleh share dengan uni lain. Tu masalah dia lah. Dia macam 365 ni, dia dalaman dia. Dia tak boleh share dengan uni lain. Kalau ada UniKL, saya nak share link yang saya bagi tadi, yang saya generate ni. Saya nak tunjuk kat orang lain macam mana daripada orang tu pun boleh edit saya punya ni. Kalau ada UniKL boleh beritahu. Kalau tak ada, tak boleh, tak perlu tunjuk lah. Tapi tahulah cara dia. Macam dah share tadi, dah generate link. Share je dekat member link tu. Nanti link tu buka lah dekat browser macam ni kan. Lepas tu dah lah. Macam tu lah. Lepas tu boleh lah tutup yang ni. Dah buka dekat ni, tutup je lah. Macam tu je. Kat sini macam ni je install. Okay. Ni pertama saya malas buka yang ni. Ambil masa lewat dan design. Takut drag je kalau saya sembang benda-benda lama. Sebab saya punya ni panjang sebenarnya. Sekejap kenapa keluar yang ada nak masuk lagi ke? Sekejap saya setting sekejap. Okey dah buka iSiswa, email yang iSiswa tu. Adik saya UTM, saya baru install kat dia pagi tadi petang tadi. Yang email yang nombor kat depan tu kan, email nombor ID kat depan @iSiswa.uitm.edu.my, yang tu. Boleh install lah, ramai-ramai install yang tu. Sebab sangat berguna lah untuk kelas online sekarang ni. Tak kisah Microsoft Word ke, Microsoft PowerPoint ke, apa-apa je lah yang berkaitan dengan Microsoft, boleh guna yang tu. So saya recommend sangat-sangat untuk install 365. Yang biasa sama je function dengan yang biasa. Cuma yang 365 ni dia ada function online. Tu je. Tu lagi berbala waktu sekarang ni untuk guna 365. Orang tanya dah habis belajar pun boleh pakai lagi ke? Saya boleh pakai dia. Saya pun tak tahu. Selagi email tu tak di-terminate, selagi tu boleh pakai lah kot. Saya boleh pakai lagi. So boleh lah. Lagipun biasanya dalam laptop-laptop yang beli kat kedai ni, Microsoft tu tak worry pun. Saya cakap lah.
Microsoft kadang-kadang selalu nampak dekat komputer kita tu tiba-tiba activation fail lah, license tak nak apa, tak detect lah apa kan. Masalah memang crack pun kebanyakan. Kalau nak beli laptop kan, kalau nak beli Microsoft dia kena tambahan 200 ni macam tu, 100 lebih untuk Microsoft. Biasanya tak ada tambah pun. Harga laptop 5,000 je lah. Tak ada tambahan pun. Sebab Microsoft tak ori. Nak ori pun tambahan lah. Okay. Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, saya start terus dengan apa yang saya nak tunjuk. Ada. Kalau ada, boleh buka mic ke ataupun nak tulis ke. Okay, insyaAllah. Okay, bismillah. Saya start dengan yang basic lah. Saya nak start dengan benda yang pengetahuan basic yang perlu kita tahu. Yang break dalam Microsoft. Okay, Microsoft Team adalah untuk meeting ataupun kalau kita Zoom, kita guna Microsoft Google Meet kan. Google Meet nak guna untuk meeting kan. Microsoft Zoom ke kan. Benda-benda macam tu lah. Microsoft Team ni untuk mesyuarat lah. Untuk video call dengan member-member dengan team ke. Macam tu lah. Itu function Microsoft Team. Okay. Jadi saya nak mulakan saya punya kelas ni dengan pengenalan kepada beberapa break ataupun yang jarang orang pakai lah. Yang orang tahu mungkin page break ataupun yang tak tahu langsung function page break. Yang ni orang selalu marah kalau kat Twitter bising cakap tak guna page break. Saya terangkan benda apa ni. Okey. Yang pertama sekali kalau nak buat formatting apa, saya wajib buka benda ni. Nama dia apa Nama dia paragraph mark. Nama ni. So saya wajib untuk buka lah. So akan nampak simbol-simbol macam ni. Okey. First kali saya nak tunjuk adalah paragraph break dengan line break. Apa beza dia? Simbol dia macam mana? Okey. Saya pergi kan. Okey, kat sini kan. Nampak ni simbol ni macam mana? Simbol ni macam arrow ke bawah kan. Yang ni adalah line break. Yang ni adalah paragraph break. Okey, kalau paragraph break ni kita tekan enter je. Nampak? Kita tekan enter dia akan keluar paragraph break macam ni. Kalau line break dia tekan shift enter. Shift enter dia akan keluar macam ni. Tu apa kegunaan benda ni? Okey. Apa kegunaan benda ni? Okey. Line break ni maksud dia break, faham kan? Maksud break ni adalah dia pecahkan atau dia putuskan. Kalau paragraph break maksudnya kita nak enter tu dia nak ke bawah kan, kita nak pergi ke bawah. Tapi line break dia pergi ke bawah juga, tapi apa guna dia? Okey, maksudnya dia line break ni adalah dia masih dalam satu line tapi dia duduk bawah. Maksudnya dia dalam satu line, dia kita putuskan dia duduk bawah. Maksudnya dia dalam keadaan yang tak putus. Apa yang masuk kat sini? Contoh kita nak buat satu poem lah kan. Contoh kita nak tulis satu sajak lah kan. Kita duduk tengah. Kita tulis. Kalau tekan enter, kita ada spacing yang besar ataupun kita boleh je setting spacing kosong ni single spacing, tak ada masalah. Tapi nampak dia macam kita tekan enter tu dia keluar macam ni. Tapi kalau kita tekan line break, dia just shift enter, dia turun bawah-bawah dia je. Maksudnya kalau kita nak tulis poem sajak ke apa kan, kita akan menghasilkan satu susunan yang cantik lah. Itu penggunaan line break lah. Tapi apa penggunaan besar yang saya guna dekat kita punya ni, saya guna tau. Okay, dekat pelajaran thesis kita akan tulis chapter 1 contoh kan. Chapter 1 introduction kan. Kat sini saya guna line break. Okay, kenapa saya guna line break? Saya tunjuk kat sini. Jadi saya punya thesis lah, contoh kat sini saya pakai paragraph break. Maksudnya saya tekan enter. Kalau tengok kat kita punya navigation pane, view navigation pane kat sini, nampak dia tak keluar kita punya perkataan introduction ni. Dia tak keluar kat sini. Macam ni. So bila kita update dekat kita punya table content, dia tak keluar perkataan ni apa introduction tu kat sini. Sebab tu dekat ni saya guna contoh saya kat sini. Kan saya tekan enter kan. Jadi saya back, saya tekan shift enter, saya tukar kepada line break, dia akan keluar kat sini. Sebab dia memang atas bawah tapi dia masih lagi dalam satu line. Tu maksud dia. Kalau paragraph ni maksud dia memang totally putus. Dia macam perenggan by perenggan lah. Nama dia paragraph kan. Maksudnya kita nak buat
Perenggan atas kita tekan enter, kita akan masuk kepada perenggan yang baru. Line break ni tekan shift enter. Shift enter. Kat keyboard shift enter. Kalau paragraph break tu tekan enter je. Kalau nak tengok benda simbol-simbol tu kat sini. Benda ni. So bila dah keluar macam ni, contoh saya update dekat kita, saya punya table of content ni. Dia akan keluar kat sini. Nampak chapter 1 introduction. Okay, itu basic kepada apa tadi? Line break dengan paragraph break. Okay, baru settle 2. Okay, yang ketiga adalah page break dengan section break. Okay, page break selalu pakai tak? Ke ada yang tak tahu langsung page break ni apa? Ada tak yang tak tahu? Biasa pakai kan? Saya rasa ramai lah tegur pasal page break ni. Tapi, okay, kalau ada yang tak tahulah. Okay, contoh saya padam page break. Nak pergi page sebelah. Yang tak tahu. Okay, ya, selalu student yang tak tahu, dia nak pergi page sebelah, dia tekan enter banyak kali. Nampak? Kalau tekan enter banyak kali, dia kantai lah. Kantai sebab apa? Kalau saya buat formatting lah, saya buat kerja formatting, memang kantai lah tekan enter banyak kali. Sebab saya nampak mak ni. So bila tekan sampai pergi page sebelah kan, tahu dah ni, dia tekan enter banyak kali sampai nak pergi page sebelah. Tekan, nampak kantai sangat lah. So cara nak pergi page sebelah dengan mudah, bukan kita nak pergi page sebelah pun. Kadang kita nak memudahkan buat page baru, ataupun kita memang asingkan page tu terus, kita tekan shift enter ataupun control enter, ataupun dekat atas ni kita ada banyak lah, insert page break, ataupun dekat layout page break kat sini. Saya biasa kat insert page break ataupun control enter. So akan keluar kat sini. So bila kita tekan page break ni, auto dia akan pergi asingkan page tu. Nama lah break kan. So dia akan asingkan page tu, dia akan pergi benda-benda baru, dia akan masuk ke page baru. Dia takkan duduk page yang sama. Apa-apa yang bawah page break ni dia takkan ada lah, dia akan pergi kepada page baru. Contoh saya tulis satu benda lah kat sini kan. Lepas tu saya letak page break kat atas je. So automatic benda yang saya tulis ni akan pergi ke page baru. Ni function page break. Faham Maksudnya jangan, kalau nak pergi page sebelah, jangan tekan enter banyak kali. Tekan page break je, masukkan page break. Okay. Tu satu benda trik lah, benda yang senang lah. Kalau orang-orang compiler dia, budak-budak you kan, dia yang jadi compiler, dia marah lah kalau berterabur. Sebab biasanya ada yang komputer ni pakai version 2013, ada komputer ni pakai version 2007, 2010 kan. Maksudnya version komputer ni lain-lain, Microsoft lain-lain. Lepas tu bila masuk kat komputer dia, tak compatible. So dia punya page tu banyak lari. So orang yang buat compile ni marah kan. Sebab lari-lari penat nak susun balik. So cara nak bagi susunan tu teratur, cantik semua, pakai page break. Tu je salah satu. Okay, yang kedua adalah section break. Section break ni beza dengan page break. Dia mengasingkan. Page break ni dia asingkan page. Tapi section break ni dia nama section lah. So dia mengasingkan section. Okay, contoh macam saya buat barulah kan. Okay, saya punya dokumen ni kalau tengok tak ada section. Maksudnya dalam keadaan kosong, tak ada section. Okay, saya letak satu section masuk kat sini. Cara buat dia adalah layout. Okay, ingat kalau kita tulis tab dia, layout, breaks, next page. Ni ingat, continuous pun boleh. Ni continuous untuk page yang sama, tapi kita nak buat untuk page yang sebelah. So kita buat layout, break, next page. Okay, saya letak, nampak macam ada page baru juga, tapi dia punya ni lain, function dia lain. Kat sini kalau nampak ada section 1, ada section 2. Kita akan wujudkan section. So bila ada section ni, apa yang boleh buat dengan section ni? Maksudnya dia macam section ni seolah-olah kita letak dokumen yang lain dalam dokumen yang sama. Kalau dalam dokumen tu contoh ada chapter 1, chapter 2, chapter 3, saya suka untuk asingkan chapter tu by section. Sebab macam seolah-olah saya letakkan macam saya buat section chapter 1 ni dalam dokumen lain, chapter 2 ni dalam dokumen lain, lepas tu saya gabungkan dalam satu dokumen contoh kan. So buat section break ni seolah-olah macam banyak dokumen gabung dalam sekali. Kenapa? Contoh kalau ni section pertama, ni section kedua, saya boleh buat apa-apa saja tanpa diganggu dengan section pertama. Contohnya nak asingkan
landscape page contoh. Nampak? Page pertama ni dalam portrait, page kedua ni sebabkan dia section yang lain, dia tak sama, jadi kita boleh asingkan page tu dalam landscape tanpa diganggu oleh page yang pertama pun. Contoh kita nak letak lagi satu page yang selepas tu dalam portrait balik, kita letak lagi satu section break kan. Kat sini memang sama kan, di dalam landscape kita pusing dia balik portrait, nampak? Kita boleh asingkan macam tu. Nampak tak? Banyak lagi dah function kita boleh size yang berbeza. Contoh dekat sini kita nak size A3, A5 ke apa kan, nampak? A4, A5, A4. Dia ataupun kolom yang berbeza ataupun margin yang berbeza dan sebagainya. Ni cara menggunakan section break. Page break tak boleh buat benda ni. Page break dia hanya putuskan page antara page saja. Tapi section break ni dia mewujudkan section, nampak? Section 1, section 2, section 3. Untuk buat trick page number yang dalam Roman, contoh page pertama tak nak nombor kan, page kedua ni dalam Roman semua, lepas tu page ketiga ni nak start dengan nombor yang biasa kan, 1, 2, 3. Ni lah trick dia menggunakan section break. Nanti saya tunjuk secara detail nak buat benda-benda ni. Okay, so itulah basic dia antara 4 ni, paragraph break, line break, page break, section break. Bagi faham benda ni. Okay, nak delete next page. Okay, nak delete kan, nak delete dia tak boleh macam ni cakap. Kalau kat atas macam ni kita tak boleh delete macam pening kan. Kenapa tak boleh delete? Macam ada page kosong macam ni kan. Contoh ada page kosong, kita tak boleh delete. Macam mana tak boleh nak delete ni? Selalu lah macam tu member-member orang tanya kan. Contohnya macam benda ni ada kat page belah kan. Kita pusing balik lah. Sekejap Okay, contoh benda ni kita ada dekat page sebelah. Saya tinggal sini. Dia pening kan. Macam mana nak benda apa nak. Contoh dia buat section break, dia ada page lebih tau kat bawah ni. Dia tak tahu macam mana nak buang page lebih. Tiba dia start dia punya tu dekat sini. Tapi dia tak tahu macam nak buang page yang kosong kat sini. So cara dia, pastikan tulisan ni, section break ni dekat page yang sebelum, ataupun dia berada dekat bawah sekali, dekat apa-apa kita punya content. Pastikan dekat sini. So page yang kosong tu dia akan hilang. Okay, lepas tu contoh kalau nak delete, kita tekan button delete je. Kita besarkan lah. Kita letak kita punya cursor ni dekat sebelah dia, tekan delete. Ni kena pastikan dekat atas sekali lah. Duduk atas, ataupun bukan tak pasti kat atas pun tak perlu pun sebenarnya. Tekan delete je. Nampak kan, ni saya letak dekat sebelah dia. Button delete dekat keyboard tu, tekan delete. Dekat keyboard ni ada button kan, dekat sebelah enter tu, atas enter, dekat atas tu ada button delete, tekan delete. Nampak? Tekan delete ni. Nampak? Tekan dekat cursor dia, letak sebelah dia kat sini. Pastikan buka lah dia punya, kita punya ni. Kita pastikan kita buka. Lepas tu kita letak kat sebelah dia, tekan delete. Macam tu. Faham Okay. Settle part tu Ramai pula left. Ada hal kot. Nampak tak ke? Faham tak? Yang tanya ni. Yang tanya yang tak dapat tangkap semua ni. Faham tak? Cik Benyu faham lah yang ni yang bertanya ni. Yang bertanya-tanya Pak Dilik ni. Faham tak faham? Kan ada benda ni kan. Ada benda ni kita nampak. Bila kita buka benda ni, kita akan nampak benda ni kan. So bila kita ada benda ni, kita letak cursor kita sebelah ni. Kita terlebih. Letak cursor kat sebelah ni. Sampai keluar macam ni. Tekan button delete dekat keyboard. Sekali je. Nampak? Dia terus hilang.
Contoh kat sini kan, saya tekan delete. Sama juga page break pun. Sama je. Tekan delete dekat button delete dekat atas, dekat sebelah enter tu apa? Kat atas enter tu ada, bukan atas, dekat sebelah atas sikit. Ada perkataan delete, tekan delete. Macam gitu. Okey. So saya masuk kepada saya punya kerja-kerja formatting, macam mana saya start dengan buat formatting. Okey. Perkara pertama sekali saya akan check adalah margin. Margin kadang student tak follow margin yang betul untuk buat thesis. So first kali pergi dekat layout tadi lah, layout dekat margin ni. Biasanya thesis dia tak ada dalam list ni lah. So kita pergi custom margin, kat margin tadi custom, kita set kita punya margin. Margin yang biasa lah, biasa untuk thesis, mungkin bottom 2.5, 2.5, right 2.5, top 2.5, left ni biasanya 4 ataupun 38. Boleh delete sini. Okey. Margin sebenarnya, kenapa 4 sebelah left ni? Okey, 4 ni dia bagi ruang kepada kita untuk binding lah sebenarnya. Sebab tu dia lebih. Yang lain ni top ni bottom right 2.5 biasanya. So left kita akan buat 4. Okey. Ni kalau kita dah buat section break banyak-banyak, antara kita boleh pilih nak whole document ataupun dekat this section saja. Ataupun macam contoh ada yang thesis macam UniKL macam saya kan, saya kena page chapter macam chapter 1 kan. Page chapter tu dia nak margin yang berbeza, dia nak macam kecil sikit berbanding dengan margin lain. Margin lain contoh 2.5, 2.5, 2.5, 4. Tiba-tiba page yang pertama setiap chapter dia nak macam atas tu dia kecil sikit. Dia ada beza sikit daripada page yang lain, ataupun section lain. Jadi kita boleh apply kepada this section saja. Kita buat section break kat dia, so apply dekat dia saja untuk tukar margin. Okey, lepas tu kalau contoh ada yang uni yang jenis nak buat page nak print, macam saya tak ingat saya buat uni apa baru ni, UPM ke apa. Dia nak buat print tu, dia nak buat depan belakang. So bila buat depan belakang, dia punya margin tu akan page yang first ni margin belah kiri kan, nak binding kan. Lepas tu bila page belakang tu margin dia yang lebih belah kanan lah kan, sebab nak binding tu belah kanan. Macam mana cakap contoh okay, kita masuk kepada contoh nak print depan belakang dekat nak, sebab buku tu dia nak depan belakang. So kat sini page pertama ni dia nak binding belah sini. Bila page kedua ni dia akan duduk page belakang, so mestilah belah sini kan nak kena binding. So cara dia adalah dekat margin tadi kita kena letak mirror. Okey, mirror margin. Bila mirror margin boleh set up inside outside lah. Dia ada beza kepada dia punya margin lah. So faham lah kat situ. Dia kalau nak print depan belakang kena set up ni inside outside. Saya baru buat baru ni, baru tahu juga sebenarnya. So kat sini set up margin. So macam tu je lah untuk margin. Okey. Okey, settle lah margin. Ada yang tak faham lagi? Rasa dragging sikit lah. Masa mungkin sampai 10.30 ke. Saya risau lambat sikit. Sebab ramai ni saya jadi excited sikit. Saya tak pernah sampai 50 orang. Okey okey, yang kedua adalah saya nak mengajar tentang heading. Okey, heading ni sangat penting sangat penting. Kalau ikutkan yang atas ni, siapa yang selalu pakai benda-benda yang atas ni? Ataupun sepanjang dia buat assignment ataupun thesis ataupun apa-apa, dia biar pakai normal je pada awal sampai habis, dia pakai normal. Tak pernah tukar kepada heading 1 ke, heading 2 ke. Tak pernah guna benda ni. Kalau UiTM UiTM lagi dia punya heading penuh. Dia punya ada heading untuk reference, heading untuk acknowledgement, declaration punya heading, semua benda tu. Banyak lah dia punya heading. Tapi kalau saya buat formatting, saya tak pernah buat banyak-banyak pun. Saya buat sikit je. Saya tak pernah pakai. Okay, ni satu hal. Satu hal setting kat sini. Satu lagi, pernah guna benda ni tak? List yang ada kat sini. Pernah guna tak? Tak pernah tahu, tak pernah tekan pun benda ni.
Bagus lah follow Twitter. Saya banyak share kat Twitter. Kalau yang tak follow Twitter boleh follow lah. Sebab saya banyak mengarut juga kat Twitter. Tempat-tempat mengarut. Tapi rasa nak saya nak share ilmu, saya share juga. Saya akan share tu, saya harap ramai yang akan dapat ni lah ilmu. So ni list ni sangat penting sebab apa? Betul, mirror margin tu untuk print depan belakang. Sebab dia akan macam malas terang lah, faham lah. Heading, kalau kita dah set up heading, dia akan auto ada dekat navigation pane kat sini. Okay. Saya tunjuk macam nak penggunaan benda ni. Ni cara saya lah sepanjang saya buat formatting. Saya tak suka buat banyak heading sebenarnya. Sebab macam universiti biasanya, declaration ni dia ada dia punya heading yang khas tau. Dia ada dekat atas ni dia ada heading sendiri untuk declaration. Lepas tu acknowledgement pun dia ada heading dia different pun ada dia punya heading. Saya tak suka, bukan tak suka, saya anggap benda tu leceh lah, banyak kerja saya nak buat. Jadi saya set up benda-benda ni sebagai heading satu sahaja. Jadi macam nak buat benda ni? Okey, saya tunjuk. Okey, first kali sebelum apa-apa ataupun kalau dah siap dokumen pun tak ada masalah pun, kita pergi dekat satu heading kita, satu kepala kita punya declaration ke ataupun apa-apalah. Kita tekan dekat sini, kita ambil list yang macam ni, yang tulis, yang ada atas dia ada nombor 1, lepas tu heading 2, 1.1, lepas tu 1.1.1, ambil macam ni. Yang ni saya dah custom lah, dah keluar macam ni, ada perkataan chapter kat depan. Ambil yang macam ni, yang tak ada apa-apa, yang macam ni nombor dia. Font dia warna biru gelap. Memang pun, so kena modify je. Kalau font dia tak sama macam yang kita nak, boleh modify saja. Nanti saya tunjuk macam mana. Okey, ambil yang ni. Okey, saya nampak saya record kan. Ada record kan. Okey. Ambil yang ni. So dia keluar macam ni kan. Keluar macam ni, yang ni kita tak nak. Okey. So kita pergi setting dekat ni tadi. Pergi dekat define new multi-level list. Kalau tengok current list, kita akan ada yang macam ni. Okay, so kita pergi dekat bawah ni, define new multi-level list. Masuk kat sini, kita tulis chapter 1. Chapter lah, bukan 1 ni, nombor ni biar kan. Sebab memang ada kat situ. Contoh ada yang macam nak, macam uni yang lain-lain, dia ada macam chapter apa chapter 1, macam ni kan, chapter 1, 2, 3 semua kan. Tapi yang nombor bawah ni apa 111 lah. Okay. Kalau contohnya dekat level 2 ni kita pakai legal style number, pasti dah keluar balik 1.1 macam tu. So saya nak start, saya malas nak guna 1 lah, saya guna nombor biasa lah, 1, 2, 3. ok, so 1, 2, 3 tulis chapter kat depan dia. Lepas tu dekat normally dekat follow number with ni, maksudnya selepas kepada chapter tu, chapter 1 tu ada apa-apa tak? Ada space ke, ada tab ke? Kalau chapter saya tak suka ada apa-apa lah, so saya letak nothing. Dekat heading pertama untuk chapter 1.1 biasa saya letak space. Ikut you lah, kalau ikut universiti punya format lah. So set up macam ni. So set up macam ni je dah cukup lah, bagi nampak macam ni. Lepas tu ok, sudah keluar macam ni. So pergi kat tengah kan. So kalau dekat declaration, kita tak nak lah perkataan chapter 1 tu kan, so kita padam je. Tu je. Tapi pastikan dia heading 1. Dekat dia, tekan je heading 1, chapter 1 ni padam. Macam tu je. Dia dah cukup lah, cukup syarat untuk dia berada dekat level 1. Ok, contoh dekat atas ni ada satu benda yang terlebih kat atas ni, tapi kita boleh padam. Kita tekan backspace tak lepas. Tekan backspace dia pergi ke atas. Macam mana nak buat padam benda ni? Tekan delete. Tekan backspace dia, ok, backspace ni dia padam benda yang ke kiri, delete ni dia padam benda yang ke kanan. Contoh saya tekan delete, dia padam benda ke kanan. Kalau kita backspace, kita padam benda yang ke kiri. Tu beza dia. Faham so ada apa-apa yang macam tak boleh padam, tak boleh. Kalau tekan backspace dia tak hilang ke apa, tekan delete, dia akan padam benda yang ke kiri. Ok. Ok, slow dah ni. Ok, dapat tak? Saya nak set up dia. Faham tak? Set up benda ni. Saya ada buat video dah kat YouTube, tapi tak apalah, saya ajar balik. Nampak kan tadi? Kat mana yang tak dapat? Boleh cakap je. Saya macam kalau ada macam laju sangat ke apa, tegur je.
Cakap je terus direct. Cakap tak faham ke apa ke. Okay, saya dah set up tadi. Dekat define new meta level list ni. Set up benda-benda macam ni. Tulis chapter 1. Nombor ni. Lepas tu ni ikut lah. Yang ni tak payah setting lagi pun tak apa. So ni je. Yang penting tukar yang first ni, level 1 ni, kepada tambah perkataan chapter kat depan dia. Nombor ni biarkan nombor. List ni untuk apa? Ingat saya tengah tunjuk ni. Yang penting tahu buat je dulu. Saya tunjuk kenapa. Yang ni saya tunjuk kenapa saya kena buat benda-benda ni. Nampak macam mana nak buat benda ni? Okay, bila dah buat benda ni, tekan je OK dulu. Tak apa. Dekat adding 1 ni, nampak? Kita keluar chapter 1 kan. Contoh kan. Okay, kita pergi dekat chapter 1 terus lah saya pergi chapter 1. Okay. Dekat chapter 1 saya, follow number ikut format. Ada nak space, letaklah space. Kalau nak letak tab, letak tab. Ikut uni. Okay, kenapa saya kata benda ni penting? Okay, pernah tak? Bukan pernah, memang dalam setiap thesis kena wajib numbering gambar tu dalam chapter kan. Dia nak figure 1.1, table 1.1, betul kan? Kan, betul kan? Kalau tak ada buat benda ni, kita tak boleh set up tau. Kita tak boleh set up gambar tu dalam ikut chapter. Contoh saya tunjuk, saya padam chapter 1 ni. Okay, sekarang ni kata introduction saja. Kita tak ada chapter 1. Okay, numbering memang kat bawah ni kalau sepatutnya dia tak keluar tau, nombor 1.1 kalau ikut kan. Okay, keluar. Okay lah, keluar. Tak ada masalah. Okay, contoh gambar saya insert caption kat sini memanglah keluar 2.1 kan. Tapi bila masuk dia tak keluar. Dia keluar 0.1. Sebab apa? Sebab dia tak ada chapter. Sebab tu saya kata kena buat list yang ni. Sebab kita nak masuk ke caption dekat dalam gambar ni. Okay, cara dia dekat ni, right click kat gambar, insert caption. Dekat numbering ni kita kena letak include chapter number. Biasa ada yang tak tahu buat benda ni, dia buat auto, dia buat manual je tau. Dia tulis satu kat depan tu manual, macam saya lah dulu. So bila keluar kat sini, kita tulis, okay, dia keluar 0.1 sebab tak ada chapter. Sebab tu kalau pergi dekat sini, kita tekan chapter 1, okay, dia akan keluar chapter 1 kan. Kat sini kita letak line break tadi di tengah. Nampak kenapa dia ke tengah? Sebab kat sini ni saya main gula ni, saya ajar lagi panjang ni nak ajar ni. Okay, kita dah ada chapter 1. Maksudnya numbering 1 ni ada kat sini. Kita dah ada nombor 1. Okay, bila dah ada tu, kita insert caption kat sini. Masukkan, dia akan keluar 1.1, figure 1.1. Nampak? Sebab tu pentingnya penggunaan heading ni untuk kita nak pastikan chapter tu betul by numbering. Satu lagi, kenapa saya penting penggunaan list ni? Sebab ada tak kalau yang jenis buat thesis, dia dah buat banyak-banyak chapter kan. Dia buat 1.1, 1.2, 1.3, lepas tu tulis panjang, lepas tu dia lupa numbering dia. Sampai 1.4 dah tulis panjang, lepas ni nombor berapa, lepas tu dia scroll balik ke atas tengok 1.4, lepas tu baru nak tulis balik 1.5. Selalu macam ni. Yang saya buat thesis, kerja-kerja buat thesis formatting, bila saya set up balik numbering, ramai yang salah. Dia dah masuk 1.5, yang bawah tu tiba-tiba 1.5 lagi sekali. So numbering bawah-bawah dia jadi auto salah. Dia apa yang functionnya buat heading ni. Okay, contoh sebab kat sini 1.1 kan, 1.1 kat sini. Contoh ada saya nak letak 1.2 bawah dia. Saya tulis macam ni. Saya nak buat 1.2. Saya tekan je kat sini. Saya tekan 1.2. Dia auto numbering. Tak payah fikir apa dah nombor. Terus tekan je kat sini. Dekat perkataan yang kita tulis tu, contoh kat sini kan. Perkataan ni, kita tekan je. Auto dia akan keluar kat sini. Dekat sini 1.2. Okay, contoh tiba, tak jadilah buat 1.2, kita nak buat 1.1.1. Okay, tekan je adding yang ketiga. Dia keluar macam tu.
Lepas tu kata kat bawah 1.1.1 ni kita nak buat satu lagi heading yang keempat macam tu. Auto keluar nombor. Tak payah saya serabut lah macam mana kan. Tak payah fikir lah kalau dah pergi bawah-bawah tu kan. Ni nombor berapa tak ingat lah nombor berapa. Kita nak tukar kan. Just tekan je. Auto dia keluar nombor yang numbering tu takkan lari lah macam mana pun. Sebab tu functionnya buat list tu. Sebab tu saya pentingkan student-student untuk fahamkan penggunaan list dan guna heading ni. Ni function dia. Okay, faham nak ulang part mana tu? Tak perlu tukar normal lah. Tak perlu tukar normal pun. Nak sambungkan list. Macam mana sambung? Macam nak sambung? Sambungkan list macam mana? Nak bagi nombor dia betul. Okey, contoh Contoh 1.1 kan. Saya tulis satu tajuk kat sini. Kita tekan je mana-mana heading yang kita nak. Contoh kita nak buat kat sini 1.2. Lepas tu kita tekan level dia. Ni dia ada level lah. Ni level 1, level 2, level 3. Macam tu So bila kita nak dia level 1, tekan kat sini. Dia keluar lah 1.2. Numbering ni takkan lari lah. Macam ada ni kita nak buat 1.1.1. Kita nak level 2 macam tu kan. So tekan je. Macam kita tulis apa-apa bawah dia, kita nak tukar. Contoh kan, kat sini kat bawah dia 1.2.1 kan. Tiba kita nak letak kat sini 1.3. Nombor bawah ni auto akan jadi 1.3.1. Tengok nampak? Kalau saya letak 1.3, auto kat mana 1.3. Yang gambar tu nanti saya tunjuk detail. Yang tadi tu saya tunjuk contoh je. Nanti saya tunjuk dengan detail. Kena klik dekat heading tu. Itulah. Kalau kita tulis apa-apa, just tekan je kat sini, dia akan ikut number yang betul. Satu je. Yes, untuk next chapter pun contoh saya pergi chapter 2 kan. Okey, ni perkataan saya chapter atas ni tak perlu ada sebenarnya. Tak perlu ada. So perkataan ni macam ni je. Macam ni, tekan heading pertama. So dia auto keluar kat sini. Perkataan chapter 2. So kita boleh lah masukkan kita punya line break. So akan keluar macam ni. Okey, nampak? So dia akan masuk kat sini. So sama juga apa-apa details lepas tu. Dan bila kita masuk heading, dia akan masuk dekat navigation pane tepi ni tau. So bila dah masuk tepi ni, senang carilah. Contohlah kita nak, contoh 1.31 ni, kita rasa bukan position dekat sini, position dekat atas. So, kita nak alih dia. Kita nak, kalau leceh kita nak cut dia, kita nak alih dia ke atas, kita cut, kita nak paste ke atas, lambat. So kita nak alih dia ke atas, kita tarik dia pergi ke atas. Nampak? So numbering dia auto dia betulkan balik. Macam tu je. Boleh tarik ni je, setting kat tepi ni. Tu function ni, navigation pane. Dan juga setting heading dengan betul. Faham Okay, kenapa satu lagi? Bila kita set up heading ni, kita buat semua ni. Bila kita nak buat table of content nanti, kita boleh tekan satu klik, insert table of content, auto semua benda ni keluar. Tak perlu nak tulis manual table of content, nak check nombor satu persatu, tak perlu. Kita boleh buat manual table of content. Kita boleh buat auto table of content. Macam tu. So settle saya punya part heading. Satu tip, okay. Saya lupa nak cakap pasal modify. Contoh dekat kita punya ni, biasanya bawah-bawah ni kita ada spacing sikit kan. Spacing macam ni rapat kan, nampak macam rapat kan. So, biasanya bawah dia ada spacing. So saya suka macam ni, modify. Saya akan modify lah kat sini. Kita klik dekat apa kita punya heading apa semua tu. Kita modify. So kita tukar kita punya font dah lah, hitam, bold, 12 semua ikut kan. Lepas tu kita dekat format bawah ni, pergi kat paragraph. Ingat pergi kat paragraph. Okay, kat sini, setting sini, dia akan ambil 1.5, letak after 12.
Maksudnya kita ada spacing sikit dekat bawah dia. Memang normally thesis punya format memang nak ada 12 spacing kat bawah dia. So kat sini setting 1.5 12. Okey. Okey, bila kita okey tengok dekat sini bawah ni. Dia ada spacing. Ataupun samalah level 1, level 3, 4 pun semualah ikutlah. Nak buat format paragraph ambil 1.5 lah. Normal lah, normal 1.5 lah. Lepas tu ambil 12. Kalau macam ada write kat sini don't add space, pastikan tak write sebab kalau tak add, bila dia sama style, bila kita write dia tak tambah spacing. Jadi pastikan tak write kat sini. So okey lah, so dia akan ada spacing kat bawah ni lah. Tu sama lah kat sini. Kalau macam kat bawah ni dia nak ada, saya suka yang kat sini. Okey, kat sini spacing kat sini. Contoh kalau macam saya buat ni biasanya multiple 3 atau multiple 3 12. Atas ni biasanya 56.7. Ni tak tahu lah uni mana punya tu lah. Dia punya tu nampak, dia akan kalau yang macam ke tengah macam ni, dia ada spacing ke atas. Lepas tu multiple 12 12. So ini boleh padam lah. Nampak kat sini 12, di sini 12. Ataupun kita nak buat double spacing, pakai double. Ini 12 okey. Nampak dia macam ni. Apa-apa spacing nak punya, dia punya spacing boleh kita modify kat sini je. Ataupun dekat sini. Macam tu So dekat heading, itulah heading. Ya faham lama ni Allah. Rasa macam take time lama sangat lah. Kita kena laju sikit boleh laju sikit. Okey, saya nak ajar macam nak buat page number page number biasa kan, nak buat page number dalam Roman dalam tu kan. Okey, saya tunjuk tadi dekat page yang contoh page pertama ni. Okey, contoh ni kita punya cover page lah. Ni cover page. Ni cover page yang apa? Cover page yang hard cover lah. So tak ada kacau apa. Okey, ni kita punya front page. Okey, ni front page. Tak nak page number kan? Tak nak page number. Lepas tu dekat page yang kedua, apa yang kat sini baru nak start dengan Roman. Okey. Cara dia kita kena letak section break. Okey, nak buat saya boleh lah saya tunjuk terus Ada beberapa cara lah macam nak buat spacing dekat depan ni kan. Ni nama dia indentation tau. Indentation antara kita nak tekan tab boleh juga, tak ada masalah pun. Tapi saya tak suka tekan lah. Saya tak suka tekan tab lah sebab macam baik kerja setiap kali nak buat paragraph tekan tab kan. So saya dekat sini, saya setting kat sini. Nampak button kecil paragraph dekat button kecil bawah ni. Nampak ada special kat ni. Special first line. Normal 1.27 lah. Saya tak tahu lah. Memang formatting 1.27. Tekan OK. So dia akan masuk 1.27 kat sini. Tak pun main ruler ni je sebenarnya. Tapi tak tepat lah. So 1.27 adalah yang paling tepat lah. So boleh kalau nak buat semua kan. Macam dah siapkan paragraph semua kan. So boleh highlight semua sekali paragraph. Setting sekali je dekat first line. Macam tu je. Nak tekan tab boleh. Tapi contoh kan, tab kadang-kadang kita tekan, ini pendek pula tab ni, kadang-kadang panjang pula tab. Kenapa tu boleh dekat tab setting kat sini. Nampak tab bawah ni, default tab stop ni. Default ni tukar dia punya default. Contoh saya tukar 3 cm contoh kan, 3 cm. Nampak dia jauh macam ni. Saya tekan tab sekali, dia panjang dia 3 cm. Kita nak 1.27. So kita pergi kat setting tadi, tabs bawah ni, pastikan kita punya default stop tu 1.27 ataupun berapa yang uni nak so dia akan ikut apa yang sama kan, sini dengan sini. Yang ni saya pakai tekan tab, yang ni saya guna setting yang tadi. Jadi jarak sama. Okey, dapat okey, saya nak ajar buat muka surat. Saya dah stop. Okey, saya dah ajar buat section break tadi. Okey, untuk buat page number, untuk asing-asing, kita kena asingkan section. Macam kita ada first page ni, front page, kita asingkan section dia, tak nak page number. Okey, section yang kedua kita nak buat Roman number. Section ketiga kita nak buat section yang untuk nombor biasa. Jadi saya dah ajar macam mana nak masukkan section break.
So kat sini kita pergi tadi layout, breaks, next page. Nampak dia akan keluar kat sini. Ni dah kita letak 2 kali. Okey. Ni kita punya section pertama. Tengok. Section 2 lah saya letak kat page yang atas ni sekali. Saya anggap ni page pertama. Okey. Ni dekat page pertama kita letak section break. Lepas tu kat page yang Roman ni kita nak letak section yang kedua. Maksudnya bila kita letak next page section break, auto dia jadi section yang kedua dah kat sini. So kita tutup section ni dekat page yang terakhir sekali. Maksudnya contoh macam page terakhir, okey, sampai dekat list of figure. Okey, list of figure ni page terakhir section ni. So kita letak satu lagi section break. Untuk sebelum ni kita boleh letak page break sahaja. Macam ni saya letak page break, page break, page break. Okey. Untuk dekat bahagian pertama ni kita letak satu lagi section break. Layout, breaks, next page. Okey, ada kat sini. So kita ada section kedua. So kat sini kita akan ada section yang baru. Okey, faham kan konsep tu? So dekat section yang kita nak buat page number. Okey, satu benda lagi saya lupa. Okey, contohlah kalau page number tu dia nak buat dekat bawah. So kita pakai footer lah. Kalau nak pakai page number kat atas, kita pakai header lah. Okey. Sebabkan kita nombor ni kita tak nak link dengan page yang pertama ni. Okey, contohnya saya tunjuk link kan. Okey. Saya link dengan previous page. Maksudnya sekarang ni kita memang ada dua section, tapi kita punya page number ni dia bersambung dengan yang sebelum. Jadi kalau kita letak page number kat sini, contoh page number, format page number, saya letak continue from previous section. Saya letak kat sini, insert saya letak satu kat bawah. Okey, nampak nombor dia bersambung daripada sebelum. Ni nombor 2 tapi bukan Roman. Ni nombor 1. Okey, cara dia adalah kita putuskan terus daripada yang sebelum ni. Antara idea cara yang paling tak payah putuskan pun boleh juga. Kita format, kita start at 1 terus. So kat sini kita akan start 1. Tapi cara yang paling selamat, kalau kat sini dia tetap ada nombor. Kalau kita padam dekat sini, nombor bawah pun dia terpadam. Sebab dia same as previous, maksud dia bersambung. Jadi kalau kat sini, cara nak buat page number, nak putuskan terus, kita dekat sini page yang ni, kita link to previous ni kita putuskan. Maksudnya page kat sini dia akan putus hubungan dengan page yang sebelum. Jadi kalau kita buat apa-apa page number, kita nak padam ke apa, dia tak akan efek kepada nombor sebelum ni. Jadi kita format page number, kita letak start at, pakai Roman. Okey. Lepas tu kita baru insert page number. So akan keluar dekat dalam nombor Roman. Nampak? Yang ni leceh sikit. Kalau nak faham lagi, tengok video YouTube saya. Kalau nak pergi faham dengan detail, saya tunjuk go through je ni. Okay, nampak nombor dia, nombor Roman lah. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Okay. Page lepas ni, kat sini kita kena set up juga sebenarnya. Antara nak same as previous ataupun tak, ikut sukalah. Ini tak kisah pun. Kat sini kita format page number, kita start at 1. So dia akan keluar macam ni lah. Nampak? Selagi mana ada section break, ada section yang diasing-asingkan, selagi tu kita boleh asingkan page number macam ni. Ada tak faham tak? Ke macam laju sangat ke apa? Rasa dah memang sejam dah pun. Dan banyak lagi benda yang saya tak ajar pun sebenarnya. Baru dekat sini. Biasanya saya sempat ajar sejam, tapi kali ni tak tahu lah, ramai sangat, jadi excited sikit. Macam lama pula saya nak ajar. Faham tak buat page number tadi ke? Macam kalau tak faham boleh tengok YouTube saya. Saya buat benda sama je, saya hanya nak tunjuk je. Okay, faham kat situ. Kalau ada yang tak faham nanti boleh tanya. Sebab kat sini saya rasa sebab saya nak buat kelas ni, saya nak tunjuk benda yang saya tak buat kat YouTube lagi sebenarnya. Ada banyak benda yang saya nak ajar yang saya tak masuk kat YouTube lagi. So macam yang macam page number sebenarnya saya dah ada kat YouTube dah. Okay, tak apa. Saya tunjuk yang bawah-bawah sikit.
Okey, lepas page number tadi, kita buat caption untuk gambar. Okey, lepas tu saya buat table content list of figure. Okey. Dekat gambar caption ni tadi. Okey, kalau kita dah set up kita punya chapter kan, macam chapter 1, heading semua kita dah set up. Dekat kita punya ni gambar, kita right click, insert caption. Ni tengok insert caption. Dekat sini kita untuk pastikan dia dalam ikut chapter, kita tekan numbering, include chapter number. So kita tulis lah apa yang kita punya nama ni. Okey, so kita punya ni akan keluar kat sini. Kalau kita nak modify kita punya tulisan ni, kita boleh pergi dekat bawah ni, kita cari caption. So modify lah dia punya font, color semua, apa semua kat sini. Nak kita punya format paragraph biasa, kalau caption gambar 1224 dia punya ni normal lah, normal punya format 1224. So dia akan jarak dia macam ni. Okey, bila kita dah insert caption gambar semua kan, macam kalau nak table pun sama juga. Table kita tekan kotak atas kecil, bawah atas kotak ni, kita right click, insert caption, cari table, perkataan table. Lepas tu sama juga, dia akan duduk atas biasanya kalau table. So macam tu. So settle kita punya caption untuk figure dengan table. Okey, kenapa perlu caption figure dengan table untuk kita buat list of table? Okey, contoh dekat list of table ni kan, list of table biasa orang buat manual kan, tulis-tulis nama table, lepas tu numbering ni dia tengok satu persatu, tak perlu. Pergi dekat reference ni tadi, reference, insert table of figure kat atas ni, reference, insert table of figure, cari table. Nama label dia adalah table. Yang ni kalau nak ada titik ke tak nak, saya tak suka. Kebanyakan format tak letak titik. So okey, nampak dia keluar macam ni. Numbering semua dah settle. Sama juga dengan kita punya figure. Lepas tu kalau kita nak update je boleh. Kalau saya dah insert kan, macam ni sama juga. Insert table of figure, cari caption dia adalah figure. Okey, dia akan keluar macam ni. So kalau contoh lah, kalau macam paging number tu berubah kan, so tak perlulah kita edit banyak kali. Kita just update field, update page number saja. So dia akan update nombor baru. Contoh kalau kita ada tambah gambar baru kan, insert caption baru semua, kita boleh update barulah. Update field ni, right click, update field, update entire table ataupun entire table lah. Maksud dia akan update semua. Maksud macam ni lah cara nak buat list of figure dengan list of table secara auto lah. Ok, table content pun sama. Dekat sini tadi, dekat reference, dia dekat depan ni, table of content. Table of content, ambil lah antara 1 dengan 2 ni, dia auto. Maksud dia akan keluar. Sebab tu penting saya cakap tadi, penting buat heading benda yang set up heading nanti, dia akan masuk kat sini. So macam ni lah cara nak buat secara auto. Tu siap. Faham tak? Faham macam ramai keluar. Sebelum ramai lagi keluar, saya nak ni lah. Nanti kalau macam rasa kelas ni okey, baik ke apa kan, boleh ambil gambar tak? Ambil gambar saya tengah buat kelas ni, nanti boleh tag saya kat Twitter. Macam bagilah macam apa-apa review ke apa pasal kelas. Sebab kalau boleh saya nak approach lagi ramai orang lah untuk join kelas. Sebab saya buat benda percuma je pun, tak berbayar pun. Saya nak ramai yang pandai. Apa tengok budak uni, kesian lah tengok ramai tak pandai buat benda-benda ni. Jadi saya suka ramai lagi yang dapat tahu buat kelas ni. So nanti ambil gambar ke apa, share dekat Twitter, tag saya lah. Macam nak buang header footer. Ok, lupa aku tahu. Ok, contoh macam header footer nak buang macam nak buang untuk apa nak padam nombor ni, delete je lah, tekan delete. Macam tu je.
Satu lagi saya lupa nak beritahu, macam heading ni kita boleh padam tau. Boleh padam tu satu hal. Contoh macam ada satu benda yang kita tak nak buang terus. So kita tekan pemadam ni. Bila kita tekan pemadam ni, dia buang kita punya formatting. Maksudnya dia akan jadi normal balik. Macam tu je. Lupa nak beritahu tadi. Tak nak ada section. Okay, tak nak ada section, just padam section break lah. Yang macam saya cakap tadi, macam ada section, banyak section break semua kan. Kat sini ada section break. Tak nak ada section, just buang section break je. Kat sini kita tekan delete. Macam tu je. Faham Okay, benda yang saya nak ajar sebenarnya, benda ni saya tak pernah buat dalam video YouTube pun, dan benda ni saya tak pernah ajar pun dalam kelas-kelas sebelum ni. Okay, saya nak ajar macam mana nak buat setup kita punya spacing dalam kita punya table of content. Contoh macam ni yang sekejap ni macam saya punya thesis, bukan saya punya thesis, ni yang kerja saya buat dari tu. Nampak dia punya spacing dia macam mana? Dia ada numbering dia, contoh chapter 1 ni kan. Kat sini dia punya 1.1 tu semua kat depan ni. Lepas tu 2.1 ni sebaris dengan yang atas. Nampak tak? Dia tanya macam mana nak buat benda ni. Saya tak pernah ajar lagi. Siapa yang stay ni, tolong stay sekejap. Benda ni tak pernah ajar siapa-siapa lagi. Saya tunjuk macam nak setting spacing ataupun jarak-jarak semua dalam ni. Saya nak ajar macam ni. Okay, sebelum saya nak buat benda ni, saya nak ajar satu benda sebenarnya. Boleh ke stay yang ada sekarang ni? Ke ada hal? Saya tak ada hal. Boleh? Okay, sebelum saya nak masuk buat benda ni, saya ajar satu benda yang iaitu function tab ataupun tab stop. Nak set up tab stop. Okay, yang ni sebelum saya masuk nak ajar tu lah. Okay, saya nak ajar buat benda-benda ni. Okay, pernah tahu tak kegunaan pembaris atas ni? Kegunaan sebenar dia. Pernah tahu tak? Aku tak tahu. Kalau internet slow, tak apalah, nanti kalau rasa masalah, kalau tengok YouTube saya panjang sebenarnya video ni. Duduk dalam kelas ni dia faham sikit, boleh tanya direct. Okay, pernah guna tak penggunaan pembaris ni secara optimum? Penggunaan penuh pembaris ni. Saya rasa ramai tak pernah, bukan tak pernah guna, dia tak tahu function sebenar pembaris ni. Okay, saya tunjukkan. Okay, kat sini dia ada 3 benda tau. Dia ada yang atas, yang tengah dengan yang bawah. So, apa beza atas, tengah, bawah? Ataupun tak pernah tahu pun, tarik-tarik tak pernah betul pun. Kadang-kadang try tarik-tarik benda ni kan, kenapa lah tak betul-betul. So, cara penggunaan dia adalah, kita kena faham, yang atas ni, dalam satu paragraf, okay, ni paragraf kita kan. Dalam satu paragraf, ataupun kalau kita nak buat 2 paragraf, boleh highlight terus lah 2 paragraf. Okay, kita fokus kat, bila tekan kat satu paragraf, yang atas ni dia akan gerakkan line atas sahaja. Dia tak akan gerakkan line yang bawah. Nampak? Ni yang atas. Yang tengah ni dia akan gerakkan line kedua dan ke bawah. Line atas dia tak kacau. Nampak? Yang tengah. Okay, saya bagi letak indent sikit. Yang ketiga ni dia akan tarik semua serentak. Dia tak akan kacau. So indentation yang kita dah set, dia tak ada apa. Sebab dia akan macam tu. Ni penggunaan dia. Pernah guna tak? Ke tak tahu pun. Kan? Ramai tak tahu. Saya pun baru tahulah sebenarnya sejak 2019. Nampak, saya pun baru tahu 2019. Nampak, yang atas ni, dia tarik yang atas saja. Dia tak kacau yang bawah. Tapi kena klik betul-betul lah. Tekan dia betul-betul ke atas. Pastikan ambil betul-betul kat dia. Lepas tu, yang tengah ni, dia akan kontrol line kedua dan yang ke bawah. Dia tak akan kacau line ke atas. Yang ni yang tengah.
So yang line ketiga ni dia akan tarik semua sekali. Macam tu. Faham eh? Yang ni basic kan? Ni basic ruler. Saya ajar benda yang lagi advance. Okay? Faham eh benda tu? Okay. Cara menjaga ruler. Kat view. Ruler. View ruler. Tak. Kita nak tunjuk satu benda lagi. Iaitu tab stop. Okay, tadi kalau kita set up dekat tab, dekat home, dekat paragraph ni, kita ada tab kan? Kita ada default tab stop. Okay, default ni adalah apa-apa kalau kita tekan tab. Kalau kita tekan tab sekali, dia akan berhenti pada 1.27. Pernah tak tengok orang buat? Dia nak pergi ke tengah, dia tekan tab banyak kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nak pergi ke tengah. Yang kita set up ni tadi untuk paragraf yang kita tekan je. Kalau nak highlight semua, contohlah saya tunjuk saya highlight semua paragraf yang saya ada. Mana? Okey, saya ada 2 paragraf kat sini. Saya highlight 2 paragraf. Saya kacau dua-dua paragraf. Boleh ke? Boleh. Tapi dia berat sikit. Sekejap Boleh kan? Rasa boleh je. Nampak? Kita highlight paragraf dua paragraf. Bila kita tarik line atas, dia akan ganggu line atas sahaja. Line pertama untuk kedua-dua paragraf ataupun ke semua paragraf kita. Dia akan kacau macam tu je. Kalau yang ni kita ambil tengah, dia akan kacau. Ni dia kacau semua. Dia tak faham juga. Kenapa kalau ketiga ni dia akan kacau semualah. Ke sebab ada tab. Sekejap saya padam tab. Macam tu. Betul. Kalau line kedua dia akan kacau line kedua sahaja dan ke bawah. Line pertama dia tak kacau. Kalau line ketiga baru dia kacau semua. So boleh highlight mana-mana paragraf yang kita nak. Macam tu Okay. Lepas tu pernah tengok orang dia nak ke tengah kan, dia tekan tab banyak kali. Kalau bagi saya kantai lah sebab saya nampak mark ni, tab ni. Saya tak suka lah kalau tab banyak-banyak kali. Saya suka betulkan. Kalau saya tengok orang tekan tab banyak kali kan, saya akan betulkan balik. Walaupun tu bukan kerja saya pun. Saya suka macam tak nak bagi serabut. Okay, kenapa orang tekan tab banyak kali sedangkan tab ni kita boleh setting dia untuk dia pergi seberapa banyak yang dia nak pergi. Contoh saya set ni default 1.27. Bila kita tekan tab sekali dia akan pergi 1.27. Tapi kita boleh set up nak pergi sejauh mana yang dia nak pergi sekali tekan tab dia. Nampak saya tekan apa kat sini. Sekali tekan tab dia pergi terus ke belakang. Nak ke belakang lagi pun boleh. Apa yang saya buat ni? Yang ni adalah function tab. Okay, nampak simbol kat sini. Ni adalah align ke, bukan line lah. Dia ke ni, yang ni ke kanan. Yang ni tengah. Yang ni kiri. Yang ni kalau ada dot ni saya tak nak sentuh lah. Okay. Apa yang ke kanan kiri semua ni? Okay. Contoh dekat perkataan ni. Saya letak satu. Maksudnya saya tekan kat sini, saya tukar-tukar tadi. Saya tekan je sekali kat sini. Okay, saya ambil yang ke kanan ni kan. Yang ke kanan, saya letak satu tab kat sini. Okay Lepas tu saya tekan tab sekali. Dia akan pergi dekat mana yang saya tanda tadi. Yang ni cara nak susun macam dokumen belah sini yang belah sana. Macam tu lah dia. Macam kita nak letak nama kita belah sini, lepas tu nak ada sign belah sana kan. So kita tekan tab sekali, dia tu pergi mana yang kita tanda. Lepas tu kita boleh ubah-ubah lah. Nak jauh mana yang dia nak pergi. Macam tu. Lepas tu kalau macam pergi enter, sama juga. Tekan tab sekali, dia akan pergi jarak yang sama. Maksudnya, pernah buat susun satu benda.
Dia buat macam mana dia? Ni normal lah, saya tengok orang-orang buat lah. Dia macam dia letak dia punya apa, detail lah, detail dia kan, detail dia. Dia letak double dot sini, apa yang panggil lah. Lepas tu dia tekan space beberapa kali. Lepas tu dia bawah pun sama. Lepas tu dia bila macam ni, susunan dia tak berapa lurus kadang-kadang. Pernah buat tak macam ni? Dia macam kenapa tak sama atas bawah ni tak lurus lah. Sebab apa? Sebab penggunaan tak betul, cara yang tak betul. Cara betul adalah penggunaan tab. Bila kita tekan tab, dia punya line ni akan sama. So ni tadi ke kanan kan. Kalau saya ambil contoh kalau nak buang dia, tarik je buang, tarik je. Okey, saya tukar ke kiri contoh. Dia letak satu kat sini. Tekan tab sekali. Nampak dia ke mana? Dia ke kiri. Kalau yang ni dia ke kanan. Satu lagi dia tengah. Tengah ni jarang pakai pun sebenarnya. Saya pun jarang pakai. Saya suka pakai kanan lah. Okey, ini tengah. Contoh, pergi tab. Dia akan align ke tengah macam tu. So penggunaan tab macam tu lah. Ni lah penggunaan 3 benda tab yang penting. Lagi satu tu saya tak tunjuk lah sebab jarang pakai. So default tab stop yang kita setting tadi 1.27, kita tekan tab sekali dia akan pergi kepada default. Tapi kalau macam kita letak mark yang ni, dia panggil tab stop, kita akan set kat mana dia nak berhenti bila kita tekan tab. So apa-apa benda yang kita macam kita letak tanda kat sini, dia akan stop kat situ lah. Dia akan mulakan perkataan baru dekat mana yang kita tanda. Yang ni lah saya gunakan dalam saya punya table of content. Ni saya nak tunjuk macam mana nak setting table of content dengan gap yang betul, semua benda yang betul. Okey, contoh. Okey, dalam table of content saya tak nak ada dot kat tepi ni. Okey, saya upgrade baru. Saya letak custom table of content. Saya tak nak ada titik, saya letak none. Okey. Saya replace. Okey. Saya tak nak ada titik, tapi kenapa ada lagi titik ni? Saya saja membuat persoalan kadang-kadang ada masalah, benda ni selalu berlaku. Saya tak nak titik, saya dah pilih tadi tak nak titik, tapi kenapa ada titik lagi? So macam nak hilangkan dia ni? Okey, cara dia, kita highlight mana yang ada titik ni. Kita highlight kat dia. Saya pergi dekat tadi, home tadi, paragraph, dekat sini bawah ni. Ambil tab ni, nampak dia ada titik kat sini. Sebenarnya, ni saya terlebih ambil ni. Saya tengok balik nampak dia ada titik kat sini. So kita ambil none. So dia akan buang titik yang sebelah-sebelah ni. Pergi kat sini, contoh ada yang ni lagi kan. Pergi yang tepi ni, tab bawah ni. Kalau ada titik tepi ni, ambil none sahaja. Okay, so dia akan buang titik. Okay, settle kat bab titik-titik ni. Okay. Kita punya ni, contoh kita punya ni, kita nak rapat nombor 1.1 ni, kita nak rapat dengan tepi. So kita tarik ruler kita ni, bagi dia rapat betul-betul ke tepi. So benda-benda yang sama level dengan dia, contoh di level 2 kan, kita tekan dekat satu je. Kita tekan kat pertama ni, kita alih ke belakang lah contoh kita alih satu je, yang lain akan ikut dengan level yang sama. Ni function dia. So mudah lah sebenarnya nak main table content ni. Kita main level by level je. Okay, saya letak depan. Kat sini biasanya kita ada spacing sikit. Dia nak spacing dia sampai huruf T chapter ni contoh saya letak dekat sini. So biasanya kalau level ni, setiap level dia akan ada tab yang kita set up tadi. So bila kita tekan tab ni tadi, tekan je lah setiap kita punya ni. Nampak macam tu. Tapi macam terlebih lah, bukan dekat T contoh. So kita tarik balik. Kita tarik sampai yang sesuai lah. Okay, nampak? Kita tekan tab semua. Yang ni saya terlajak lah ni. Kita betulkan balik lah. Betulkan balik. Dekat mana? Okay, kat sini pula contoh nak ikut yang atas ni. Ni level lain tau. Ni level lain. Sebab ni level 3. So dia tak terikut dengan yang atas tadi. So kita tarik je.
Nampak macam tu. So kita letak sekali lagi tab ni contoh. Macam tu je sebenarnya. So dia menjadikan saya punya table of content tu lebih tersusun lah ikut ni. Ok, contoh sekali lagi. Dekat bawah ni biasanya ada spacing sikit. Dekat antara chapter by chapter dia ada macam spacing sikit. Saya setting dekat sini. Tekan spacing atas ni. Saya letak contoh 18 lah. Contoh tak pun 12 ke apa. 1.5 ke single ke ikut lah. Ok, nampak? Bila tekan macam ni, whole level yang sama level dengan dia akan terikut dia punya spacing. So kita tekan undo sekali. Kita tekan Ctrl Z lah. Ctrl Z. Undo sekali. Spacing yang kita setting tadi dia akan kekal, tapi yang lain tu dia akan kembali kepada asal. Tekan sekali je. Ni cara-cara yang macam contoh kat sini kan. Kat sini kita nak letak spacing bawah dia. Bukan tab, silap tekan. Saya nak letak spacing contoh 12, 18 lah, 18. Okey, nampak bila saya tekan semua spacing akan teralih. Semua apa yang sama level dengan dia akan berubah. Tekan undo sekali. Yang dekat bawah ni je, yang mana saya setting tadi je akan kekal. Yang lain dia akan kembali balik kepada asal. Ni trik dalam table content punya ni lah. Nampak tak? Dia yang tak faham. Panjang punya. Tak apa, saya tak perasan lah. Saya tak baca soalan tadi. Tab setting. Ada boleh kat kadai kanan ke kiri. Boleh je. Level 3 tu macam mana? Itulah saya rasa macam banyak sangat lah saya ajar malam ni. Dah sejam lebih dah. Benda-benda ni saya tak pernah ajar lagi. Sebab tu saya macam nak tunjuk. Level 3. Okay, saya tunjuk yang ni je lah sikit. Kalau dah jumpa benda-benda ni, explore sendiri je. Main tekan-tekan nanti. Try setting ni. Benda ni pun saya main setting-setting sendiri je. Saya main-main je. Macam nak tahu. Saya pun tak buat video lagi rasanya pasal tab ni. Nantilah saya buat video. Saya tunjuk kat YouTube. Boleh lah check kat sana. Nak ada tengok. Sekejap YouTube saya tak buka lagi Rasa memang lama sangat lah. Kalau saya pun tak suka buat kelas lama. Nanti bukan saya tak kisah kelas lama orang. Sebab saya pernah buat kelas 2 jam sebelum ni. Straight 2 jam. Saya tak kisah kelas lama-lama. Yang kisahnya orang-orang yang nak belajar ni jadi berat sangat. Macam alah tak boleh masuk dah. Kelas online dengan lecturer pun malas kan dengan lama-lama. Kau boleh nak jalan-jalan minum air ke apa kan. Nak rest ke 5 minit rest ke apa kan. Saya banyak buat kelas tapi saya ulang benda sama je sebenarnya. Saya tak, maksud saya akan repeat dari awal balik. So kalau join baru pun macam tak pun. Kalau siapa nak ada personal kelas dengan saya contoh boleh PM saya. Minta ajar beberapa benda yang dia nak tahu. Contoh saya nak setting. Siapa-siapa yang nak personal, tak apa ajak member 2-3 orang. Okey, contoh dia nak belajar nak buat page number. Okey, beritahu saya nak belajar buat page number. Saya ajar benda saya buat kelas saya buat free je. Saya tak ada masalah pun nak ajar orang. Saya benda yang berbayar saya bila kerja dia saya yang buat. Contoh buat TC formatting tu kan. Kerja-kerja dia sepatutnya tapi saya yang buat. Jadi kena bayar lah. Kalau macam mengajar ni saya tak kisah nak buat free. Ni saya punya channel. Boleh subscribe, saya nak subscribe sampai 1000 lah.
Adalah, nanti macam kelas online semua akan masuk dalam ni. Sekejap saya nak tengok benda apa yang saya nak ajar lagi. Tab ni nanti boleh tengok balik. Justify tahu kan, justify tak ada hal. And spacing, ada dua benda ni, yang ni simple je. Sekejap je, sikit je. Okay, saya nak tunjuk antara line spacing dengan paragraph spacing. Okay, line spacing rasanya semua dah tahu dah kot kat sini. Okay, kalau nak justify kat sini, justify, pastikan justify untuk thesis. Line spacing biasanya 1.5. Okay, ambil 1.5. Nak single spacing nampak dapat dia macam ni. Ni single spacing, double spacing 1.5. Ni kita punya spacing. Okay, apa yang saya nak tekan kat sini adalah paragraph spacing. Okay, normally dia tak, student tak setting tau paragraph spacing. Dia macam tekan enter sekali macam lantak lah berapa banyak spacing kat situ. Tapi dalam formatting dia ada berapa tau antara paragraph dengan paragraph ni, dia ada setting berapa yang dia nak. Normally dia nak 12 atau 24. Okay, contoh saya letak banyak kan. Kan nampak sekali tekan enter dia keluar banyak tu. Takkanlah nak banyak ni. So setting dia kat sini 12 lah. Ambil after 12. Silap bukan situ. Okay. After 12 tadi 1.5 lah. So ni spacing yang betul untuk atas bawah. Biasanya kalau macam bawah dia ada gambar ataupun dia nak mulakan chapter baru, ni yang contoh kat sini, lepas tu dia ada chapter baru kat sini kan. Yang chapter baru kat sini, spacing dia normally adalah after 24 ataupun boleh set up kat sini ya. Kat sini before 24. Mana-mana lah. Ni kat sini. Ni spacing yang ikut format lah. Buat citation, saya boleh tunjuk. Ramai ke nak tahu citation sebab benda tu leceh dan panjang. Saya tak kisah, saya boleh tak ada. Saya tak ada masalah nak tunjuk. Yang lain-lain ni, tengok ramai dah left semua. Boleh tak kalau yang lain ni boleh tag saya dekat Twitter macam cakap review sikit pasal kelas ni, tag nanti mungkin saya akan buat kelas lagi. Kalau ramai nak ada buat kelas, saya tak kisah. Ni spacing yang ni tadi. Apa saya nak tunjuk apa? Okay, satu lagi benda. Contoh dalam penulisan thesis dia ada yang dipanggil orphan dengan widow punya setting. Okay, apa orphan dengan widow? Contoh nampak? Sepatutnya okay, kalau saya tunjuk sekejap. Kalau saya tutup widow and orphan control ni, bukan, silap tempat. Okay, kalau saya tekan enter, dia akan tertinggal satu kat sini. Yang ni nama dia orphan. Orphan dia tak boleh tinggal. Kalau dalam thesis kebanyakannya dia tak boleh orphan, dia tak boleh tinggal seorang-seorang kat atas ni, ataupun dia tak boleh tinggal seorang-seorang kat bawah. Contoh macam saya buang satu line ni kan. Dia tak boleh tinggal bawah ni seorang-seorang. Yang ni normally thesis tak boleh ada tinggal bawah seorang-seorang, ataupun tak boleh tinggal seorang kat atas. So nak kat bawah ni dia panggil widow, kat atas ni kalau tinggal seorang kat atas dia panggil orphan. So cara nak control dia, tekan paragraph tadi, pergi tab yang kedua ni, line and page break, tekan widow and orphan control. So bila tinggal seorang macam tu, dia akan bawa member dia satu pergi ke bawah. Kalau tinggal seorang dari atas ni, dia takkan berada seorang-seorang, dia akan bawa member dia semua ke bawah terus. Macam tu. Tu cara control. Okay, tak perlu highlight pun, tekan je dekat kita punya paragraph ni, paragraph yang dekat bawah ni lah. Tekan je video. Kalau keep with net ni biasanya untuk, saya nak tunjuk ke? Ni contoh kita punya paragraph ni kan, ni dia nak bersama, contoh yang ni, kalau contoh dia tak keep with net, dia akan tertinggal seseorang kat atas ni. Maksudnya kalau dalam TC salah lah, maksudnya kenapa tertinggal seseorang kat atas ni, dia tak boleh. Kalau kita punya heading, kita wajibkan keep with net. Maksudnya kita nak dia bersama-sama dengan dia punya content. Dia tak boleh tinggal seseorang. Macam tu. Faham? Okay.
Yang nak left pun digit left. Okay, nak buat citation. Table saya tak pasti lah. Table dia macam memang kalau table tu besar memang terpaksa pecah jugalah. Kalau table kecil tak ada masalah. Sebenarnya banyak benda ni saya tak ajar, tapi yang ni macam banyak dah sebenarnya. Tapi tak apalah, nanti saya nak buat series nanti. Saya nak buat series untuk thesis. Nanti apa-apa formatting series untuk thesis saya akan buat satu series lah dekat YouTube nanti. Tapi tak tahu bila nak siap. Macam tak siap-siap lagi. Nanti saya tunjuk. Okay, untuk citation lah, kejap sikit je citation. Siapa-siapa yang stay sekarang ada 30 orang nak belajar buat citation. Yang saya tunjuk. Nampak ada nama gem ni. Ni nama dia citation. Dia dekat reference. Yang ni saya tunjuk guna Microsoft lah. Guna Word saja. Kalau yang guna Mendeley, macam saya ada Mendeley kat sini, tapi saya tak pernah pakai Mendeley. Saya buat thesis pun saya tak pakai Mendeley. Mendeley just upload kita punya dokumen kita punya paper ataupun apa-apa lah. Source kita masuk dalam Mendeley. Mendeley akan trace lah apa-apa info dalam data dalam paper tu, dan dia akan masukkan dalam kita punya Word. Tapi kalau Word, kita kena buat manual semua benda. Contoh macam contohlah ayat yang ni. Okey, contoh yang whole ni kita nak buat satu citation. Macam saya letak sini citation. Maksudnya kita ambil perkataan ni daripada lah. Ambil daripada satu source dan kita nak letak di citation. Jadi kita pergi dekat reference tadi, insert citation. Tengok mana yang kita ada. Kalau tak ada, kita add new source. Kat sini kita letak lah. Kita letak kita punya nama penuh lah. Nama penuh orang tu. Title lah. Malah tu ni. Journal name apa-apa semua. Tahun. Page. Dan sebagainya. Ikutlah kalau kat sini buku ke apa-apa report. Website ke apa. Isi semua data dia. Lepas tu kalau macam ada nama ramai kan. Boleh tambah kat sini. Tambah nama-nama semua kat sini. Okey. So dia akan keluar kat sini. Kita punya citation. Macam tu je. Lepas tu bila dekat page last nanti. Contoh kat page yang sini. Kita maksudnya kita nak masuk kepada page reference lah. Contoh kan. Kita pergi insert. Ni bibliografi yang ni. Kita ambil lah satu. So dia akan keluar. Yang ni tak ada lah. Dia akan keluar ikut format yang betul. Ikut format yang ikut macam APA. Contoh APA kan. APA lah. Kalau nak IEEE, IEEE lah. Ni banyak format. Biasanya APA lah. So APA dia akan susun mengikut alfabet A, B, C, D, E. Dia akan susun ikut tu. Kalau IEEE dia akan by numbering. Kalau kita first citation first, dia akan keluar first kat sini. Macam tu lah. Dia ikut format yang betul. Dan susunan dalam ni pun dia akan follow apa yang betul. Macam tu je lah buat citation. Senang je. Dan dia punya ni dia dalam bentuk hanging tau. Hanging ni macam saya tunjuk apa yang dimaksudkan dengan hanging. Oh ni tak tunjuk hanging. Saya punya lah. Saya punya ni saya tunjuk. Ni yang dinamakan hanging punya style. Maksudnya first line ke depan, second line ke belakang. Ataupun kalau kita nak buat manual, kita pergi kat sini, tab, indent, kita boleh set up hanging kat sini. Hanging 1.27. So dia akan pergi ke belakang kat sini. Yang ni set up hanging. Tag citation macam mana maksudnya? Lama kan kelas ni. Saya biasa dah habis lah. Saya biasa sejam je. Awal-awal dulu lah saya buat 2 jam. Sebab memang rasa saya tak sempat nak habiskan. Kali ni sejam lebih lah. Dekat 2 jam ke lah. Rasa tak boleh nak apply semua pun. Lama sangat ni. Tag citation macam mana? Apa maksud saya? Track ruler boleh je, tapi ruler biasanya tak tepat lah. Tak tepat dia punya measurement. Kita nak 1.27 boleh tarik pakai ruler. 1.27 tak tepat. Tak boleh nak agak. So pakai yang tu lah, dalam tu.
Kalau nak ajar semua saya tak sempat lah malam ni. Banyak lagi benda nak ajar sebenarnya. Tapi itulah takkan nak ajar semua. Macam mana text citation? Maksudnya text citation macam mana? Tu je lah. Dari segi macam basic untuk thesis formatting, saya dah sentuh semua lah sebenarnya. Semua ikut ilmu sendirilah untuk apply kan macam mana. Untuk kefahaman ni. Saya pun kebanyakannya saya godek-godek sendiri je. Belajar-belajar sendiri. Macam mana penggunaan benda-benda tu. Benda-benda ni saya try. Benda ni semua ni saya baru tahu jugalah sebenarnya. Baru lagi. Part 2 sama esok. Tak sempat ni. Tak ada apa sangat dah pun sebenarnya. Kalau nak sambung pun saya habis kat sini lah. Siapa yang nak, okay, kita open lah soalan untuk 29 orang yang tertinggal ni. Siapa nak tahu apa-apa, yang rasa nak tahu, boleh tanya je. Saya on je sampai pukul 11 aku macam ni. Kalau apa yang saya tulis ni, saya dah tulis semua dah ni. Spacing tab, TOC dah. Ni dah. Okay, semua dah. Semua saya dah sentuh lah. Cuma mungkin ada benda-benda yang kecil-kecil yang saya lupa lah. Text citation macam according to yang tu biasanya tu macam ni je kot. Boleh macam ni je. Contoh macam ada kat sini kan, kita dah masukkan source tadi kan, so kita boleh insert, kita ambil je mana yang kita ni. Kita, macam tu je lah kot. Saya tak pasti dah. Macam tu je lah kot. Insert macam tu je. According to apa-apa, tekan insert, terus masukkan nama. Dia akan memang macam ni lah. Saya tak pasti dah kalau ada yang cara lain ke apa, saya tak pasti. Sebab saya kalau buat thesis formatting, saya tak buat reference sebab leceh. Jadi kurang pasti buat ni. Yang ni semua basic-basic je sebenarnya. Basic lah, basic. Sebab kalau nak saya punya kerja, saya ada benda-benda yang saya buat sini yang saya tak tunjuk hari ni lah. Saya tak sempat nak tunjuk semua. Tapi benda-benda ni kena tahulah. Nak buat assignment ke, nak buat thesis ke, semua kena tahu benda-benda yang saya tunjuk hari ni. Sebab banyak pun yang dah dia tahu. Kalau nak tunjuk semua, banyak benda. Macam kat home ni kan, macam function paste ni setiap satu ada beza dia. Kat sini replace ni saya tak tunjuk. Apa lagi? Layout ni kan saya tak tunjuk. Macam mana nak asingkan kolom dekat page yang berbeza, nak asingkan macam, tapi kolom ni nak asingkan page berbeza ni sebenarnya guna section break je, tak ada masalah pun. Kalau pandai codec sendiri lah, nak buat tab direction dekat page yang berbeza pun boleh juga. Tu je lah. Dia banyak benda lagi lah aku nak tunjuk, tapi saya tak boleh nak tunjuk semua lah, insyaAllah. Dia boleh boleh subscribe TV YouTube, insyaAllah. Saya nak capai 1000 lah. 1000 boleh buat duit. Dari dulu tak dapat 1000. Function every symbol saya tak sempat nak tunjuk. Ni Fakrullah Samarin nama YouTube saya. Nanti saya share link dalam grup ni, grup Telegram tu. So boleh ambil gambar, nanti tag saya kat Twitter. Bagi macam nampak ramai lah yang join kelas saya. So nanti kalau ramai yang nampak saya buat kelas ni, lagi ramai yang curious nak tahu awak ni belajar dari siapa kan. So ramai yang akan follow saya. So bila saya ramai yang follow, ramai tahu saya buat kelas, saya akan ajar lagi ramai orang lah. Benda ni memang saya ajar free je, tak ada bayar. Jadi boleh tolong saya lah pula untuk promote, untuk share ilmu ni insyaAllah. Jadi saya tangguh majlis lah insyaAllah. Nak borak dengan saya boleh je, tak ada masalah. Tapi saya tangguh majlis dulu. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada nak buat borak ke? Saya stop dulu lah record.